Saya masih lagi berada di pusat convention Kuala Lumpur KLCC bagi program KL Converge 2014 yang diadakan sejak semalam sehingga 19 September 2014. Dan seperti yang anda sedia maklum, KL Converge 2014 merupakan medan perbandingan tentang perkembangan platform digital di antara Malaysia dan negara-negara lain dalam aspek infrastruktur, aplikasi, jalur lebar, kandungan dan juga filem, serta mampu memberikan pulangan yang besar dalam industri ekonomi negara. Namun persoalan yang timbul adalah bagaimanakah pemain industri kreatif yang ingin membuka perniagaan mereka tanpa modal, bagaimanakah mereka ingin mendapatkan pinjaman modal. Dan menyedari kepentingan dan potensi industri kreatif mampu menjana ekonomi negara, dalam bajet 2012 Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak telah pun memperuntukkan sebanyak RM200 juta sebagai dana untuk melabur di syarikat-syarikat atau perniagaan-perniagaan yang berpotensi dalam industri kreatif negara. Sambungan itu juga syarikat pelaburan telah ditubuhkan pada 20 April 2012 iaitu My Creative Venture. Jadi untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut mengenai syarikat itu, kita bersama dengan Encik Johan Ishak iaitu Ketua Pegawai Eksekutif My Creative Venture. Terima kasih Encik Johan kerana sudi bersama kami pada hari ini. Jadi Encik Johan, bagaimana Encik Johan meletakkan syarat atau kriteria yang diperlukan oleh pemain industri kreatif yang ingin memulakan perniagaan serta mahu mendapatkan modal? Terima kasih. Pertama kali sebelum saya jawab soalan tu, kita perlu mengenal pasti apakah masalah utama penggerak-penggerak seni industri ini. Masalah utamanya ialah dari segi kewangan, sama ada dari segi modal ataupun dari segi pinjaman ataupun dari segi grant. Ia tidak cukup untuk menggerakkan industri. Dengan ini pengusaha-pengusaha seni perlu menunjukkan yang mereka ini serius untuk menjadi pengusaha di dalam industri seni. Yang pertamanya, mungkin perlu ditubuhkan syarikat senian berhad. Sebab kalau pergi ke bank ataupun ke agensi-agensi kewangan, kalau tidak ada syarikat senian berhad, agak susah untuk mendapat kewangan tersebut. Yang keduanya, ia perlu mempunyai daya saingan. Idea kreatif itu perlu mampat, perlu bernas dan mempunyai daya saingan. Kalau tidak, pergi ke pasaran dunia atau pasaran tempatan sekalipun, dia akan tenggelam. Untuk mempunyai idea-idea yang bernas ini, semestinya pengusaha-pengusaha ini perlu mempunyai gabungan rakan kongsi dari segala aspek, dari segi kreatifnya, dari segi marketingnya, dari segi hal-hal kewangannya dan pelbagai. Banyak ahli-ahli kreatif ini dia cuma hendak bekerja sendirian. Ini memang agak susah. Ia perlu bergabung tenaga dan dengan rakan-rakan yang tertentu menggabungkan intelektual mereka untuk bergerak sekali. Itu maksudnya pengusahawanan. Dia tidak boleh bergerak seorang. Itu adalah formula yang utama yang berkurangan di dalam industri kreatif Malaysia ni. Jadi Encik Johan, berapakah jumlah pinjaman yang telah pun disalurkan dan berapa ramai usahawan berjaya dihasilkan? Kerajaan telah menolak tepi 200 juta untuk kita uruskan sebagai pinjaman kepada pengusaha-pengusaha seni. Setakat ini, selama 2 tahun My Creative Ventures telah ditubuhkan, kita mendapat application sebanyak 200 lebih. Yang lepas untuk menerima pinjaman dari kami hanyalah 20 lebih syarikat, berjumlah lebih kurang 50 juta. So banyak lagi syarikat-syarikat yang boleh datang untuk meminta pinjaman dari kita. Jadi Encik Johan, bagaimanakah penglibatan terutamanya golongan muda rakyat Malaysia dalam industri kreatif ni? Penglibatan sekarang ni banyak daripada yang muda-muda ya. Kebanyakannya mereka yang baru lepas belajar, mereka terus mahu membuka syarikat untuk menjadi pengusaha. Saya tidak tahu sama ada formula itu baik ataupun tidak. Mungkin dari segi semangatnya mungkin bagus sebab semangat keusahawanan itu ada. Tapi kalau dilihatkan daripada formula yang terdahulu, mungkin 10 tahun yang lepas, kebanyakannya orang yang baru keluar daripada universiti, dia pergi bekerja dahulu dengan syarikat-syarikat yang lain. Apabila telah mendapat experience untuk beberapa tahun, mungkin 3-4 tahun atau 5 tahun, baru kemudian dibuka syarikat sendiri untuk menjadi pengusaha. So mungkin formula ni perlu dirombak kembali dan perlu dilihat bagaimana pengusaha-pengusaha muda perlu terus maju. Adakah mereka perlu bekerja dengan orang lain dahulu atau terus membuka syarikat sendiri?
Okay, terima kasih Johan. Begitulah tadi maklumat yang disampaikan oleh Johan. Dia mungkin boleh menjadi nasihat kepada pemain industri kreatif yang ingin membuka perniagaan. Dan sekian saja laporan yang saya dapat kongsikan bersama anda. Kita kembali semula bersama Zarul di Angkasa Putih. Silakan.